أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sesiapa yang berpegang selain daripada Islam sebagai agamanya atau cara hidupnya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat nanti dia akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam program kuliah maghrib online kita yang dibawakan kepada tuan-tuan oleh Masjid Kota Damansara, dan kita alhamdulillah memanjatkan syukur berbanyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesihatan oleh Allah sehingga kita dapat sama-sama untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi membahaskan tentang prinsip-prinsip amali negara Islam, di mana dalam perbincangan yang lepas kita telah membahaskan satu prinsip yang penting, iaitu prinsip keadilan, di mana dalam bab berkenaan dengan prinsip keadilan ini kita telah melihat persoalan-persoalan keadilan dari segi hukum, persoalan keadilan dari segi kehakiman, dan juga persoalan keadilan yang menentukan hak dan juga tanggungjawab terhadap masyarakat. Kerana keadilan ini menjadi teras utama negara Islam, di mana negara berobjektif untuk memberikan keadilan kepada rakyat, tetapi keadilan bukan dari sudut pandangan fikiran manusia, tetapi menurut pandangan Islam. Maka di sinilah berbeza pandangan kita dengan pandangan agama. Apakah makna keadilan di dalam sesebuah negara itu, di mana keadilan itu ialah apabila kita dapat menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal dengan hukum sehingga zahir keadilan kepada kita, di mana bila kita tegakkan hukum Allah, itulah hukum yang paling adil yang ada atas bumi. Apa kita boleh katakan itulah satu-satunya hukum yang adil. Kerana hukum-hukum lain apabila dia diciptakan oleh manusia, manusia itu dia ada hawa nafsu dan ada kepentingan. Sebab tu kita tak boleh menyelesaikan krisis-krisis yang berlaku di dunia hari ini kalau satu-satu pemerintah tu melaksanakan hukum itu akan menguntungkan pihak pemerintah. Mari pemerintah lain tukar, pemerintah lama kena buli, bekas pemerintah tu kena buli, pemerintah baru pula akan mengambil kesempatan di atas undang-undang yang mereka ciptakan. Adapun hukum Allah, ia diciptakan oleh Allah untuk manusia, sedangkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan tidak mempunyai sebarang kepentingan ke atas makhluk dia. Allah Ta'ala tak ada kepentingan apa-apa pada kita. Lalu hukum Allah Ta'ala itu terkena ke atas semua manusia, dan dia adalah hukum yang seadil-adilnya. Itu sebab itulah hukum itu begitu. Jadi antara benda yang kita mengalami kekeliruan dalam bab keadilan hari ini ialah apabila kita mengalami salah faham di antara hak dan juga tanggungjawab. Hari ini di mana-mana orang bercakap tentang hak asasi manusia, hak individu,
hak politik, hak sivil, yang menuntut hak-hak mereka. Akhir sekali hak itu difahami dengan cara yang salah. Jadi akhir sekali nak berbogel tu hak, nak LGBT pun hak, nak buat maksiat pun hak, semua hak dikatakan hak. Sedangkan itu ialah bukan hak, itulah tanggungjawab. Di mana setiap orang daripada kita memiliki tanggungjawab ke atas orang-orang yang dipertanggungjawab kepada kita. Seorang suami ada tanggungjawab ke atas isteri dan anak-anak dia. Seorang rakyat ada tanggungjawab pada kerajaan. Kerajaan ada tanggungjawab kepada rakyat. Pemimpin ada tanggungjawab pada pengikut. Pengikut ada tanggungjawab pada pemimpin. Maka kita tidak boleh menganggap semua perkara adalah hak, kerana sebahagiannya adalah tanggungjawab. Sebab itu hak itu ada dua. Hak individu dan juga hak masyarakat. Hak masyarakat itu tanggungjawab kita. Maka Islam tu datang dengan seimbang, menekankan pada hak dan juga tanggungjawab. Ini dalam konteks kita hari ni. Jadi kalau kita lihat hari ni orang duk tuntut LGBT lah, macam kan, macam biasa bulan Juni bulan promosi gay kan, atas nama kebebasan, atas nama hak dan seumpamanya. Itu ialah salah faham. Kerana orang barat memang mereka ditindas daripada hak individu mereka dulu, menyebabkan mereka hari ni memperjuangkan hak individu tu secara melampau. Maka kita orang yang beragama tidak boleh memandang perkara ini menurut pandangan barat, tetapi kita mesti melihat dari kacamata Al-Quran supaya kita dapat faham bagaimana makna keadilan itu dengan maksud yang sebenar. Baik tuan-tuan sekalian, kita akan melihat pada tajuk pada malam ini ialah prinsip amali yang kedua, iaitu kebebasan. Antara dasar penting negara Islam ialah memberi hak kebebasan kepada rakyat sesuai dengan fitrah manusia, kerana ia merupakan keperluan hidup manusia. Semua makhluk di dunia mempunyai fitrah yang tersendiri. Antara fitrah kita manusia ni ialah kita perlukan kebebasan. Kita bebas. Maka negara Islam, antara amali yang penting negara Islam ialah memberikan kebebasan kepada rakyat. Kebebasan. Tapi bebas tu jangan kita faham secara salah kan. Tapi kebebasan tu ada, diberikan kebebasan. Islam menjamin kebebasan manusia kerana dalam Islam tidak ada sebarang paksaan walaupun dalam soal agama. Kebebasan yang pertama ni ialah kebebasan beragama. Dalam hak agama pun kita bebas pilih. Yang tidak bebas itu ialah apabila kita beriman, kita suka-suka nak keluar ataupun nak jadi kafir. Itu tak boleh. Kerana menjadi kafir itu bukan kebebasan. Itu kemungkaran. Mungkar lain, bebas lain. Kan? Bebas pilih agama tu maknanya tidak ada seorang pun atas dunia ni akan dipaksa masuk Islam, melainkan dengan rela hati dia. Itu agama. Jadi kita tak boleh paksa. Kita tak boleh pergi jumpa orang kafir, aku nak suruh kamu masuk Islam. Tidak, aku bunuh kamu. Tak boleh. Hatta zaman Nabi, orang kafir lagi dia tak nak masuk Islam. Itu hak dia lah, kebebasan kan. Sehingga kebebasan agama itu pun diberikan oleh Islam. Apatah kebebasan lain. Tidak ada paksaan kata manusia untuk menganut agama Islam, walaupun telah jelas agama lain daripada Islam adalah agama yang tidak benar. Clear cut kan. Islam tu agama yang benar, yang diridai oleh Allah. Agama lain tak benar. Walaupun dia tak benar sekalipun, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Islam memberi kebebasan berfikir tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Bebas berfikir ni Islam bagi. Fikirlah pun nak fikir pun. Kan? Nanti kita akan bincang bagaimana maksud kebebasan fikir itu. Tapi dia tak boleh ganggu kepentingan orang lain. Memberi kebebasan bekerja untuk keperluan manusia. Bebas bekerja, kerjalah. Nak kerja apa, cari makan, sila bekerja. Sehingga Islam membenarkan manusia memiliki harta benda sebanyak-banyak yang dia nak dan dia mampu capai. Itu bebasan begitu. Tetapi kita kena faham, saya sebut awal-awal, semua kebebasan yang diberikan oleh Islam ada limitasi dia. Macam kita kata bebas bercakap. Cakap apa pun, dengan syarat dia bercakap perkara yang benar. Tapi kalau dia berbohong, tak dibenarkan oleh Islam. Kalau dia memfitnah, tak dibenarkan oleh Islam. Kalau dia mengumpat, tak dibenarkan oleh Islam. Kalau dia mengancam, tak dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau dia nak bercakap benda yang benar, benda yang baik-baik, silalah bercakap daripada pagi sampai malam. Tak ada orang nak sekat, tak ada orang nak larang. Kita hari ni bercakap benda benar tu tak dibenarkan. Kalau bercakap benda karut, dibenarkan. Sebab tu majlis
lawak antarabangsa. Melawak lah sampai bila-bila. Walaupun melawak tu kadang tak betul pun nama lagi melawak kan. Kalau nak berjoget, nak menyanyi sila. Kalau nak kuliah maghrib baru tanya permit ada ke tak ada. Itu kita kan. Jadi sebenarnya bercakap benda benar tidak perlu permit. Bila nak cakap benda salah baru perlu permit. Kan? Sepatutnya gitulah. Baik, yang pertama kebebasan menganut agama. Islam adalah satu-satunya agama dan cara hidup yang benar, di mana Allah Ta'ala menegaskan perkara ini dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Allah Ta'ala sebut sendiri, agama yang benar di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Artinya semua cara hidup selain daripada Islam, tak kiralah dia berasaskan agama, berasaskan ideologi, berasaskan kefahaman apa-apa, falsafah dan sebagainya, semuanya tidak benar. Kerana Tuhan sebut satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Islamlah cara hidup yang benar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa-siapa yang berpegang atau memilih mencari selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ni jawapan yang tadi kan. Tadi kata Islam yang terima, yang di agama Allah Ta'ala adalah Islam. Tuhan sebut lagi, kalau siapa cari lain pada Islam, Tuhan tak akan terima amalan-amalan dia. Dan di hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Kerana seluruh amal, ibadat dan juga usaha-usaha dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi semua bentuk peribadatan yang ada di dunia ni Tuhan tak terima, melainkan peribadatan sebagaimana ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah perkara, Islam yang sebenar adalah suatu keyakinan di dalam hati, dan perkara ini tidak berlaku secara paksaan. Islam tu ialah keyakinan yang dalam hati kita. Maka keyakinan tidak boleh secara paksa. Keyakinan tu ialah kita, kalau bahasa orang kata indoktrin kan. Sebenarnya Islam tu bukan indoktrin, tetapi kita menjelaskan. Kerana Allah Ta'ala sebut la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kerana apa? Telah jelas perkara yang benar dan perkara salah. Kita beritahu hujah, beri dalil-dalil, hujah-hujah kita, hujah akli, hujah nakli. Kenapa mesti Islam? Hujah sampai manusia yakin bahawa Islam tu betul. Islam tidak perlu paksa. Kita tak perlu letak pedang kat leher, tak perlu pistol kat kepala sini. Mu nak beriman ke tak? Tak perlu. Bahkan Islam kita mari dengan hujah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan betul, mari duduk kat depan. Kita berhujah dari segi akidah, dari segi syariat, dari segi akhlak. Kita berhujah siapa yang betul. Kerana hujah itu ialah pemanfaatan akal kita. Kita cerdik kan, kita fikirlah. Sebab tu saya dulu masa mengaji, kita rasa orang Jepun tu cerdik. Tapi bila kita lihat dari segi kefahaman ketuhanan mereka, agama Shinto tu, bila kita mengaji agama Shinto, kita mengaji bukan nak masuk agama Shinto, tapi sebagai perbandingan kan, kita tengok aja itu. Saya duduk gelak seorang-seorang. Sebab apa? Gelak. Sebab kita fikir setara ni je orang Jepun tu cerdik. Pasal masalah ketuhanan tu kita boleh fikir dengan akal sebenarnya. Jadi kalau dia kata Tuhan dia merajuk, menyorok dalam gua, kan? Gaduh antara Tuhan matahari dengan Tuhan ribut ke gitulah lebih kurang kan. Jadi Tuhan matahari tu merajuk masuk dalam gua. Jadi kita fikirlah ke mana Tuhan merajuk menyorok dalam gua. Macam kita, bukan kita je lah Tuhan dia kan. Ini bukan masalah kita sebut, tapi nak sebutnya itulah satu pegangan yang sebenarnya kalau kita argue secara hujah, mereka akan kalah. Sebab tu hari ni bila pendakwah pergi ke Jepun, bercakap dengan cerdik pandai mereka orang yang mengaji tinggi, orang yang mahir dalam ilmu sains, teknologi, orang yang saintifik, orang yang boleh berfikir pada aras tinggi. Bila kita pergi berhujah dengan mereka secara akademik, secara ilmu, secara ilmiah tentang Tuhan, orang Jepun berbondong-bondong meninggalkan agama dia. Meninggalkan agama dia, lalu
mereka terima Islam. Ada seorang sahabat tanya ni, maknanya semua Islam ditolak seperti nasionalisme, kebangsaan, liberal, sosialisme dan sebagainya. Ya, semua perkara yang disebut itu ialah tertolak daripada jadikan sistem hidup. Orang Islam yang berpegang pada faham-faham itu untuk jadikan sistem hidup, pada hakikatnya mereka telah memilih sesuatu yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam, orang beriman, kita ada satu je pilihan, itu Islam. Betul saya baca tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Maknanya kalau orang kafir disuruh masuk Islam, tak boleh paksa. Kenapa? Qad tabayyana rusyd minal ghayy, dan telah jelas benda betul dan benda salah. Kemudian Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dan siapa-siapa yang nak jadi orang beriman itu, dia kena kufur dulu dengan taghut, barulah dia boleh beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau kita terima taghut nasionalisme, taghut liberalisme, taghut sosialisme, semua yang lain pada Islam, taghut lah masuk dia, kan? Terima tu, iman kita tidak akan boleh berdiri dengan teguh dalam hati. Sebab tu dalam konteks kehidupan kita yang lebih besar, secara pemikiran, secara falsafah, secara ideologi, sebenarnya orang Islam hanya berhak menerima Islam sahaja sebagai cara hidup dia. Okey. Kemudian kata tuan kitab kita lagi, kerana paksaan hanyalah membanyakkan golongan munafik. Jadi sistem paksaan tu mendatangkan munafik. Macam kita tengok contoh zaman dulu kan, orang Jepun mari negara kita, letak pedang di kepala manusia, suruh sokong Jepun. Sokong tak sokong. Orang Melayu tu haid tunduk kepala tu, kan, mengadap ke sebelah timur, mengadap ke matahari, tunduk ke rokok ke riki ke dia panggil tu kan. Tu semua tu orang buat dalam keadaan terpaksa. Dalam hati tu menyumpah-nyumpah. Itulah orang panggil munafik dalam bahasa agama. Kan kita bertanya Tok Guru zaman dulu lagu mana? Tok Guru hidup zaman Jepun dulu. Kita terpaksa kata Raja Jepun tu lah bagus. Betul sebenarnya bagus sungguh tak? Tak bagus sebenarnya. Kita terpaksa kata. Pasal pedang duduk kat leher. Tidak kena penampak Jepun, minum air sabun, tak pasal-pasal. Jadi Nabi tak mahu. Agama tu begitu cara dia. Maka Islam tu datang dengan tidak dipaksa. Kalau paksa jadi munafik. Macam komunis zaman dulu. Komunis dia pujuk orang dengan macam-macam benda. Bila orang tu cenderung saja pada komunis, ni zaman dulu ni, dia pun bawa orang yang ada kecenderungan pada komunis, nampak ada bakat yang mimpin, buat pergi ke Moskow. Duduk di Moskow, kerususkan, indoktrinkan dia. Doktrinasi itu berlaku sampai mereka jadi betul-betul komunis, hardcore komunis. Bila balik ke Melaya, kena tangkap dengan orang putih, kena penjara 18 tahun, 20 tahun. Keluar, duduk komunis situ lah. Dia keluar, komunis situ. Dia tak ganjuk. Kenapa? Kerana itulah keyakinan dia. Keyakinan dia. Bukannya apa yang dipaksa ke atas dia. Islam begitu. Macam kita orang beriman. Tengok sahabat-sahabat zaman dulu. Bila mereka beriman betul-betul, beriman yang tulen, ketika mereka dipaksa, diseksa, hatta setengahnya dibunuh oleh orang kafir Quraisy di Mekah, mereka tinggal ada Islam? Tak tinggal. Kenapa? Kan di Mekah tidak ada orang munafik. Semua orang beriman. Kita dengar cerita yang popular seperti cerita Ammar bin Yasir dan keluarga dia radhiyallahu anhum. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu contoh orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dan mereka tidak berganjuk dari segi iman, kerana itu keyakinan. Sebab tu Islam asasnya kita tak mahu Islam tu dipaksa. Maka sesiapa sahaja orang bukan Islam, haram bagi kita paksa mereka masuk Islam. Maka dalam konteks negara Islam, kalau kita jadi negara Islam, Malaysia jadi Islam, pasti tidak ada seorang pun orang bukan Islam akan dipaksa masuk Islam. Jadi cerita orang nak sebut, kalau kita buat negara Malaysia jadi negara Islam, biar orang kafir jadi kena jadi Islam. Dah. Jadi Islam tu dengan pilihan, kan? Dengan pilihan, bukan dengan paksaan. Sesebuah pemerintah Islam tidak memaksa rakyatnya yang bukan Islam supaya menganut Islam. Mereka dibenarkan memilih agama mereka sendiri dan beramal dengan adat resam mereka. Bukan setakat boleh pilih agama lain, boleh lagi
beramal dengan agama dia. Boleh beramal. Kalau dia Hindu lah, dia boleh buat amalan-amalan agama dia. Cuma tinggal lagi limitasi tu, sehingga tidak menampakkan syiar agama dia. Tak nampak syiar agama dia. Dia nak buat kuih, dia buat dalam rumah dia untuk dia semayang kan. Kalau dia semua nak buat gereja, boleh, tak ada masalah. Pada kadar yang munasabah dengan jumlah mereka. Jangan pula kita ada, contohnya orang Hindu ada 30 orang tapi kuih 8 buah. Itu tak munasabah kan. Kalau ada 800 orang, kuih 8 buah tu logik. Gitu kan. Saiznya, jumlahnya itu pada kadar yang munasabah. Tidak ada paksaan. Bukan sahaja boleh beragama dan boleh mengamalkan sepenuhnya kepercayaan mereka, dan ibadat-ibadat dalam kepercayaan mereka. Itu jaminan. Mereka juga dibenarkan mengamalkan peraturan-peraturan perhubungan. Kalau dalam agama mereka ada ajaran berkaitan perhubungan, contohnya pernikah kahwin, makan minum, majlis-majlis. Contoh orang Cina kan, dia ada makan besar, kita pun tak reti sangat, tapi dia adalah hari Cap Gomeh dia buat majlis ni, hari Tahun Baru Cina buat majlis ni, ada makan besar, everything kan. Termasuk majlis nikah kahwin, itu yang pasti semua ada kan, nikah kahwin. Islam tidak melarang. Kata dia Hindu, okey, silalah menikah cara Hindu. Kata dia Buddha, menikah cara Buddha. Kalau dia Kristian, kahwin cara Kristian kan. Kita tak paksa dalam konteks hubungan-hubungan seperti kekeluargaan dan seumpamanya. Dan sejarah membuktikan orang bukan Islam bebas beragama ketika Islam merentah dan berkuasa pada zaman kebilangan. Sebenarnya bukan zaman kebilangannya, pada semua zaman daripada Nabi SAW sampai zaman kita. Di mana sahaja orang bukan Islam duduk dalam negara umat Islam, negara Islam dan negara umat Islam, mereka tidak pernah dianiaya, ditindas, bahkan dipaksa kepada agama Islam. Tidak pernah berlaku. Tidak ada seorang pun ahli sarjana, pengkaji-pengkaji boleh membuktikan secara akademik bahawa pernah ada dalam sejarah orang bukan Islam dipaksa masuk Islam. Memang tak ada. Yang dia rekod cerita fitnah tu cerita lain. Buktikan secara akademik, tidak ada. Bahkan kita telah melihat dalam sejarah, sarjana-sarjana barat menyebut ketika Islam berkembang di Eropah pada abad yang ke-7, ke-8 Masihi dulu sampai abad yang ke-15. Orang Eropah tu mengaku itulah zaman keemasan bagi kemanusiaan di Eropah. Sehingga orang Yahudi ketika mereka tu ditindas dari lain, mereka semua lari pergi duduk negara Islam. Duduk negara Islam sebab apa? Kerana orang bukan Islam, dia tahu dia akan mendapat keadilan yang seluas-luasnya ketika dia berada di negara Islam. Kita bayangkan ketika Granada digempur oleh tentera-tentera Ferdinand dan juga Isabel tepat tahun 1492. Orang Yahudi yang duduk di Granada memilih untuk berhijrah bersama-sama dengan orang Islam ke Afrika. Setengahnya meminta perlindungan politik daripada kerajaan Osmaniyah. Kenapa orang Yahudi pilih nak duduk negara Islam? Kerana mereka tahu bahawa ketika mereka berada negara Islam, mereka tidak akan dipaksa dan mereka akan diberikan kebebasan sebebas-bebasnya sebagai seorang manusia dalam memilih dan mengamalkan agama mereka. Sedangkan orang Islam ketika mereka hidup di semua zaman, jika mereka hidup di negara bukan Islam, mereka akan dibunuh, mereka akan dipaksa keluar Islam. Ambil saja contoh bagaimana apa yang berlaku di Granada, Andalus satu masa dulu. Kita tengok balik sejarah bagaimana orang Islam dipaksa, dibunuh, diletakkan alat-alat seksaan di leher mereka di sini. Ada macam-macam lah kita tengok untuk memaksa mereka masuk Islam. Kitab-kitab mereka dibakar. Bukan berlaku ketika itu saja. Itulah berlarutan sampai hari ini. Ada orang Siam duduk kat Malaysia tak? Ada kan? Ada tak orang Siam kena bunuh? Tak ada. Ada tak orang Melayu duduk negeri Siam? Ada. Ada tak orang Melayu kena bunuh pasal dia Islam? Bersepoh-sepoh kan? Kenapa? Kerana orang Islam dia akan dipaksa, akan diseksa kalau duduk negara orang bukan Islam. Itulah yang berlaku di Rohingya. Orang Islam dibunuh di India, kan? Di Bosnia. Itu kan agama mereka. Mereka bangsa yang sama saja dengan Eropah, tapi kan beza agama, mereka dibunuh. Sedangkan
bangsa mereka duduk dengan Islam, mereka tak dibunuh. Sejarah membuktikan orang Islam bebas beragama ketika Islam memerintah dan berkuasa pada zaman kegemilangannya. Peperangan berlaku pada awal penaklukan kerana Islam ditentang dengan kekerasan senjata dan kebebasan dakwahnya diganggu. Kalau kita lihat peristiwa perang, kata dia, perang-perang yang berlaku zaman dulu, itu bukan memaksa. Kerana Islam tu dalam kaedah dia, ketika Islam masuk ke mana-mana wilayah baru yang kita tidak panggil dia istikmar atau penjajahan, tetapi disebut sebagai futuhat, artinya pembukaan. Islam masuk ke negeri-negeri baru. Bila masuk, tanggungjawab yang pertama panglima Islam ialah dia kena jumpa dengan pemimpin yang terberaja negeri itu, menawarkan Islam kepada pemerintah yang sedia ada. Kalau pemerintah itu terima, okey, saya terima Islam, maka tidak ada sebarang hak kita pendakwah, pejuang untuk mengambil alih jawatan-jawatan politik lah, kita kata dalam bahasa ini. Jadi pemimpin, jadi raja, tak boleh. Kalau raja tu Islam, dia jadi raja. Sebab tu bila raja-raja Melayu masuk Islam, tidak ada seorang pun orang Arab jadi raja, kecuali yang dilatih kemudian kerana jadi menantu raja, apa tu cerita lain kan. Tapi maksudnya macam parameswara, kita kata cerita masyhur di Malaysia. Marilah pendakwah di negara Syed Abdul Aziz ke Melaka, itu disebut dalam sejarah Melayu kan, datang dakwah. Sultan Melaka tu masuk Islam. Lepas tu Syed Abdul Aziz tu rampah tak takhta, dia tak rampah, dia jadi raja. Dia cakap anak cucu dia sampai bila-bila. Yang jadi isu ni bila dibawa Islam, raja tu tolak Islam. Tolak Islam boleh jatuhkan? Tak boleh juga. Kalau dia tolak Islam, bukan sebab dia jatuhkan, tetapi dia akan beralih kepada pilihan yang kedua, itu meminta kebenaran berdakwah dan negara dia. Okey, tak nak Islam tak apa, pasal dia paksa kan. Okey, tak apa. Raja tak Islam tak apa. Betul nak buat apa? Benarkan kami orang Islam berdakwah kepada rakyat. Nah, itu kaedah dia. Kalau raja tu kata okey, sila berdakwah, kalau rakyat aku suka kamu, dia masuk. Kalau tak suka, dia tak boleh masuk. Dia tak masuk, tak ada apa. Tetapi sekiranya dakwah itu disekat, dihalang, itu baru masuk step yang ketiga, iaitu halal berlakunya peperangan. Kenapa perang itu berlaku? Kerana sekatan kata dakwah. Menyekat dakwah salah. Kerana dakwah itulah kita menyampaikan kebenaran. Bila kita nak beritahu kebenaran pada rakyat dia, kita sampai ke Islam, dia sekat. Itu salah. Itu jenayah. Kerana menyekat kebebasan untuk kita menyampaikan kebenaran. Tapi kalau dia kata okey, silalah berdakwah. Awak rasa agama betul, pergi berdakwah. Kalau rakyat saya setuju, dia masuk. Kalau dia tak setuju, dia tak masuk. Maka di situ terhalanglah daripada berlakunya peperangan. Maka dalam sejarah Islam tu yang berlaku peperangan di mana-mana itu ialah kerana apa? Kerana kedegilan pemerintah ketika itu untuk menerima Islam, membenarkan dakwah, maka berlaku perang. Sebab tu saya beri contoh yang awal tadi, orang Melayu ni seluruh Nusantara tidak ada satu pun rekod menunjukkan bahawa mereka menerima Islam secara pedang, secara paksaan lah, pedang cara perang, tak ada. Sebab tu orang Melayu tu semua sekali jadi Islam. Mereka terima Islam dengan hati yang terbuka, iaitu apabila pendapat awak ni mari tawarkan Islam pada raja, raja terima. Sesama salah. Ada setengah tempat raja tidak terus terima Islam, tapi raja benarkan berdakwah, maka berlaku proses dakwah, maka tak berlaku peperangan. Maka tidak bolehlah kita mengatakan peperangan itulah suatu proses pemaksaan untuk mereka masuk Islam. Tidak. Peperangan itu kerana sekatan tak ada ke atas dakwah. Jadi kalau tak ada sekat, gitulah kan. Selepas musuh berjaya dikalahkan, negeri-negeri bukan Islam dibebaskan daripada kerajaan zalim sebelumnya. Kerajaan zalim itu mana kerajaan yang tak ikut Islam. Rakyatnya yang ada dalam negara tidak dipaksa menganut Islam. Harta benda mereka tak dirampas, gereja-gereja tak dirobohkan, cara hidup mereka tidak diganggu, bahkan berkelayan dengan adil, lebih baik daripada mereka yang sebangsa dengan mereka. Ini juga satu bukti. Saya ambil contoh kan, India ni pertama kali Islam sampai ke India. India ni zaman dulu maknanya Pakistan, Afghanistan, sampai ke Bangladesh, dan benua India termasuk Sri Lanka, itu bahasa zaman dulu kita panggil Hind ataupun India. Sekarang ni lepas orang putih ni baru dipecah-pecah kaya negara. Tu negeri India secara umum. India tu Islam dah masuk pada zaman Yusuf Hajjah Al-Thaqafi ataupun zaman Yazid bin Muawiyah, sekitar tahun 680
Masihi. 690 ke tahun 700 gitulah. Daripada tahun 680 ke tahun 700 Masihi. Sekitar itulah Islam sudah masuk ke India. Dan pada zaman Ghori, kerajaan Ghori ni berpusat di sebelah utara, di kawasan Afghanistan sekarang. Tapi wilayah kerajaan dia tu memanjang di sepanjang kawasan utara India sampai ke Rohingya. Itu kerajaan Ghori pada abad yang ke-13. Dan kerajaan Mongol selepas pada Kesultanan Delhi, mai kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol tu menguasai hampir semua benua India tu. Berapa lama sebenarnya Islam tu berkuasa di India? Hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Boleh kata hampir semua benua India tu telah dikuasai oleh Islam. Apa yang saya nak sebut kat sini? Bagaimana Islam ketika dia memerintah, dia tukar kerajaan, lantik raja yang adil mereka. Tidak pernah berlaku pemaksaan ke atas proses kepercayaan mereka. Mereka nak beragama apa, nak buat rumah ibadat, harta benda mereka, gereja-gereja mereka, kuil mereka, tak dirobohkan. Bila British mari jajah negeri India pada tahun 1857, British selepas 100 tahun dia pecah-pecah ke India tu. Dia jadikan negara Afghanistan satu negara, Pakistan satu negara. Dulu Pakistan tu combine dengan Bangladesh, Pakistan Timur, Pakistan Barat. Lepas tu split juga akhirnya. Dengan point yang dibuat oleh British lah, orang Islam duduk di Pakistan, orang Hindu duduk di India. Bila orang Hindu duduk di India, kita dapati bahawa hari ni, India hari ni, yang 1000 tahun diperintah oleh Islam, rupanya berjuta-juta, beratus-ratus juta lagi rakyat India tu Hindu. Artinya mereka tak dipaksa Islam. Di Eropah pun sama. Di Eropah yang kita biasa dengar, Eropah ni Andalusia, sejak daripada abad yang ke-14, kita tahun 1362 Masihi, 1362 Masihi, Islam telah masuk ke Eropah daripada sebelah timur. Bila satu kota Eropah yang disebut sebagai apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, satu kota tu bersempadan dengan Romania sekarang. Saya lupa nama dia. Adrianople ni satu kota bersempadan dengan Romania. Kota tu jatuh ke tangan Islam. Kemudian Islam tu masuk daripada Adrianople sampai ke Geneva. Tuan-tuan kenal Geneva kan? Switzerland. Geneva tu wilayah Islam dulu. Ke sebelah utara sampai ke Warsaw, sampai ke Moskow, itu wilayah Islam. Mereka menjadi tanah jajahan Islam, dan raja-raja mereka tunduk pada kerajaan Islam, membayar jizyah. Rakyat mereka juga bayar jizyah. Dan kerajaan Osmaniyah tidak paksa mereka masuk Islam. Sampai hari ini semua wilayah itu kekal sebagai wilayah Ortodoks Kristian. Mereka tak pernah dipaksa Islam. Lama tu kawasan tu dikuasai Islam. Yang kita tahu di Eropah jadi kawasan Islam tu mana? Balkan je. Yugoslavia tu kan, di Balkan zaman dulu Yugoslavia, sekarang ni Bosnia, Montenegro, Kosovo. Itu orang situ masuk Islam. Habis itu wilayah lain, Romania, Czech, Slovak, Poland, Swaziland, Rusia, macam-macam lah negara-negara Eropah Timur kita panggil kan, EEC zaman dulu panggil kan, negara Eropah Timur. Semua itu bentuklah wilayah jajahan Osmaniyah zaman dulu. Hari ini mereka dikenali sebagai wilayah Ortodok Kristian. Kenapa mereka tak jadi Islam? Kerana tidak boleh memaksa mereka. Saya sebut dua contoh ni, India dan juga Eropah, supaya kita faham bahawa orang-orang bukan Islam tidak perlu ada rasa takut bahawa kalau mereka duduk dengan Islam mereka akan dipaksa. Itu dalil. Kalau contoh kita Malaysia, negara kecil je Malaysia ni, Osmaniyah ni kerajaan dan kuasa politik terbesar di dunia pada zaman dia. Mongol di India, kuasa politik terbesar di Asia Selatan pada zaman dia. Abad ke-15, abad ke-16 sampai abad ke-18, ke-19. Kuasa politik terbesar.
Dia tak paksa orang masuk Islam. Terus Hindu sampai sekarang. Osmaniah tak paksa orang Eropah Timur tu masuk Islam. Terus Kristian Ortodok sampai sekarang. Nah, itulah bukti amali. Bukti amali. Ada pun orang masuk Islam tu pilihan mereka sendiri. Tidak boleh dipaksakan ke atas mereka untuk menerima Islam ni. Melainkan mereka, maka apa yang berlaku ialah bila mereka duduk berislam, rupa-rupanya mereka dilayan dengan lebih adil berbanding dengan pemerintah atau kerajaan yang sebangsa dengan mereka. Tidak ada sebarang paksaan, walaupun di masa itu kekuatan bala tentera boleh digunakan untuk kekerasan dan juga paksaan. Walaupun kita gagah, kita kuat, kerajaan kita besar, kita boleh paksa je Islam. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu tak dibenarkan. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak dan juga para sahabat yang memerintah pada masa itu sentiasa berpesan tentang hak-hak orang bukan Islam di negara Islam. Hari ini banyak sekali kitab-kitab ditulis tentang hak-hak orang bukan Islam. Itulah kebebasan mereka dalam hal beragama. Perkara ini tidak berlaku apabila orang bukan Islam menguasai negeri-negeri dunia ini. Hakikat ini disedari oleh orang yang mengkaji sejarah dengan jujur. Memang pun seluruh dunia, siapa pun memerintah, pemerintah tidak akan beri kebebasan kepada penduduknya untuk menganut fahaman mereka sendiri, melainkan mereka mesti berfahaman seperti pemerintah dia. Cuba kita tengok contohnya kan, China dulu negara monarki. Pada 1912 lebih kurang kan, Dr. Sun Yat-sen jatuhkan raja dia. Dinasti Ming berakhir. Sun Yat-sen tu seorang penganut demokrasi, tapi kerana salah strategi, China jatuh ke tangan komunis, Mao Zedong dan orang dia lah, jatuh komunis. Bila jatuh ke tangan komunis dalam masa lebih kurang 60 tahun, lebih kurang 60 ke 70 tahun. Sekarang dia sudah dalam hampir 100 tahun kan, komunis memerintah negeri China. Kita tengok apa yang berlaku negeri China. Dulu orang China tu ada Buddha, ada Taoism, ada Islam. Islam pun banyak. Lepas tu mari Kristian masuk. Bila kita pergi ke negeri China, komunis negeri China, mereka komunis tak benarkan apa sahaja elemen agama. Tak boleh. Pasal komunis ni berpegang bahawa Tuhan-Tuhan ni ialah tidak wujud dan agama telah candu. Kita pergi, kita tengok. Kalau kita pergi ke negeri China, kita tengok, orang China di Malaysia ni lebih lebay lagi pada orang China negeri China. Sebab apa? Kerana tidak ada sebarang elemen yang berbentuk agama. Yang kita boleh tengok tempel-tempel tu, tempel-tempel yang bersifat adat resam, mana mereka puja roh tok nenek yang mereka anggap itu sebagai tradisi mereka dan seumpamanya, itu dibenarkan. Elemen agama hampir tak boleh ada. Saya pun tengok negeri China tu ada sikit-sikit masjid terpada, itu masjid lama-lama dia tak runtuhkan. Sebab apa tu dah jadi warisan. Tapi nak beramal dengan agama memang hampir tidak wujud di negeri China. Kenapa? Kerana komunis tu berpegang begitu kan. Begitu juga tempat-tempat lain. Sebab tu kita lihat ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan Islam, ataupun sebelum jatuh ke tangan orang Kristian kan, 100 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi jatuh Baitul Maqdis itu ke tangan orang bukan Islam. Ketika itu disebutkan tentera tersalib telah membunuh semua orang-orang bukan Kristian, dibunuh sehingga mereka menguasai Al-Quds. Bila Islam masuk menguasai semula Al-Quds pada zaman Al-Ayyubi pada abad ke-12 itu, semua orang Kristian diberikan hak-hak dan kebebasan kepada mereka. Mereka tak dipaksa. Itu kan. Jadi contoh tu sangat banyak lah kalau kita sebut. Yang syaratnya kita mengkaji sejarah secara jujur. Kita meneliti secara jujur, secara objektif, kita akan dapat lihat bagaimana Islam telah memberikan kebebasan agama kepada orang-orang bukan Islam di negara Islam, kerana kebebasan agama adalah perkara yang paling fundamental
dalam persoalan kebebasan. Kerana kebebasan agama itu melibatkan kepercayaan, melibatkan keyakinan, melibatkan set kepercayaan kita. Jadi manusia ni dia ada kepercayaan berbentuk agama. Kemudian zaman moden ni dia mari dalam bentuk ideologi, falsafah, pemikiran. Zaman dulu pun ada pemikiran-pemikiran falsafah yang menjadi pegangan, sebagaimana Taoism, sebagaimana Confucius seumpamanya kan. Itu adalah falsafah-falsafah jadi pegangan seperti agama. Zaman kita ni apa yang ditanyakan tadi, yang kita panggil ideologi, sosialisme, kapitalisme, tu semua tu adalah pegangan-pegangan. Kadang-kadang pegangan dalam bidang akhlak, pegangan dalam bidang ekonomi, pegangan dalam bidang politik. Dia adalah satu kepercayaan yang berasaskan falsafah. Maka dalam Islam, bila kita orang Islam tu memerintah negara tu kan secara Islam, maka semua kebebasan itu tidak disekat, tak disekat. Yang disekat satu saja. Apa dia? Orang Islam tidak dibenarkan menganut sebarang kepercayaan lain melainkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang sepenuhnya dengan Islam sebagai cara hidup. Itu dia. Orang Islam tak boleh jadi kafir. Tak dia benar jadi kafir. Kalau jadi kafir ada hukuman untuk dia. Kalau dia nak jadi kafir, kan murtad lah kita mengatakan riddah ni mana murtad lah. Murtad tu tak dibenarkan. Bahasa kita faham murtad tak dibenarkan. Termasuk kita sebenarnya tidak dibenarkan menganut fahaman-fahaman selain daripada Islam. Cuma tinggal lagi, kalau menganut fahaman itu tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Sebab apa? Kerana fahaman tu adalah set kepercayaan, tak ada ukur. Tapi agak salah. Tapi kalau tukar agama tu semua boleh diukur. Pasal kalau dia kata Islam, dia di Hindu, kita boleh tengok dia pergi ke kuil, dia semayang cara Hindu. Itu dia tukar agama, tu jelas kan. Sebab tu yang tu ada hukum. Hukuman dia bunuh, kan? Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa-siapa yang menukar agamanya, mana orang Islam keluar daripada orang Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Itu ada termasuk dalam hukum hudud. Kerana apa? Kerana di dalam sistem daruriyah Islam, ataupun kita kata daruriyah ni kita sebut apa, terjemah apa tak bahasa Melayu daruriyah ni, kita sebut sebagai apa, Allahumma salli ala Muhammad. Terjemah apa daruriyah ni? Maknanya benda-benda yang penting dalam hidup kita ni, perkara yang keperluan yang paling asas sekali ialah menjaga agama. Jaga agama tu yang paling tinggi sekali. Jadi sebab itulah dalam hal agama tu yang terhalang hanya orang Islam, dihalang keluar daripada Islam dan dihalang daripada berfahaman selain daripada fahaman yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang bukan Islam, mereka sekali-kali tidak boleh dipaksa masuk Islam. Dalam kisah yang kita dah baca sebelum daripada ni, tuan kita menyebutkan asbabun nuzul bagi ayat yang kita sebut tadi, la ikraha fiddin. Pada satu hari ada seorang sahabat ni, dia masuk Islam, kemudian anak-anak dia kekal tidak beragama Islam. Lalu dia pun ajaklah dakwah anak dia, dakwah masuk Islam lah. Kecuali ada seorang yang tak masuk Islam. Dia pun dah ajak macam-macam, pujuk rayu apa semua, dah terang, dah hujah, dah macam-macam lah usaha dia, tak nak Islam juga. Lalu dia pun datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau aku paksa anak aku Islam? Aku kan ayah dia, aku nak paksa dia Islam, boleh tak? Maka turunlah ayat beritahu, la ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya maksud dia tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam walaupun anak kita sendiri. Begitu. Jadi hak tu tak boleh. Maka di situlah apa yang kita perkatakan jaminan kebebasan beragama yang ada di dalam negara Islam. Itulah sahabat-sahabat semua dapat kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan prinsip kebebasan yang pertama yang kita baca pada malam ini memberikan kejelasan dan kefahaman kepada kita, dan sekaligus membantu kita nak jawab tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan kalau negara ini diperintah secara Islam, maka orang-orang bukan Islam akan menjadi mangsa penindasan dan sebagainya. Sebenarnya
orang bukan Islam dia lebih beruntung hidup di sebuah negara Islam berbanding hidup di sebuah negara diperintah oleh bangsa mereka sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.